ada Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam SW Corp, iaitu Puan Umi Kalsum binti Syuib. Okey, Puan Umi adalah seorang pegawai di SW Corp dan berkelulusan Bachelor of Arts Hons Accounting dan Finance First Division dari West London University dan Master of Business Administration MBA dari USM. Seterusnya pernah berkhidmat sebagai penolong pengarah di Jabatan Perbendaraan, Majlis Perbendaraan Seberang Perai, MPSP dan pensyarah sambilan di USM Pulau Pinang. Beliau juga pernah menyandang jawatan pengarah bahagian perkhidmatan SW Corp dari 16 Januari sehingga 30 Oktober 2017. Kemudian beliau dilantik sebagai pengarah bahagian kewangan SW Corp dari 2 November 2017 sehingga kini. Okey, beliau juga pernah menanggung tugas Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan SW Corp dari 17 Ogos 2020 sehingga 2 Mei 2021. Okey, untuk kita punya ceramah hari ini, kita ada akan buat FB Live lah. So kalau ada sesiapa FB Live di FB Live kita University Malaya Medical Center boleh on sekarang dan seterusnya saya dengan berbesar hati kita jemput Puan Umi untuk menyampaikan ceramah beliau. Kita silakan. Share di FB masing-masing ya. Okay. Buka di universiti punya Facebook dan just tekan share. Okay. Supaya dapat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Kalsum binti Syuib seperti diperkenalkan tadi, ya, dan saya amat berbesar hati datang ke sini. Terima kasih kepada Ketua Unit Fasiliti Cik, saya silap sebut Raizul. Okey, Cik Raizul dan Cik Hafiz lah yang banyak menguruskan dan kontak saya. Katanya dia nampak saya appear dalam televisyen tempoh hari dan kata ia boleh membawa manfaat jika saya datang ke sini. Sebenarnya saya ni suka bercakap tanpa menggunakan bukan menggunakan, maksudnya tanpa rostrum. Ya, jadi saya rasa macam sedikit tahan. Don't worry about that. Boleh pusing kot agaknya ya. Okey. Barulah saya nampak muka semua. Hari ni saya nak tanya, berapa orang bawa handbag? Ada yang bawa handbag tak? Berapa orang tak bawa handbag? Bagus, tak bawa. Yang maksudnya yang bawa sedikit saja handbag. Betul? Miss Wee saja yang bawa bag. Betul? Okey, dan saya nampak dia menggunakan bag yang dia guna tu adalah bag yang boleh diguna semula. Betul? Okey, oleh itu saya nak bagi satu present dekat you. Ini saya buat sendiri. Ini adalah reuse. Kita reuse, kita upgrade art. Okey, untuk menjadi daripada bahan yang dibuat pada kita semula, kita buat satu art. Dan saya memang kata punca art lah. For you. Apa yang diperkatakan oleh Miss Wee tadi tu macam dah bagi kesedaran dekat you all. Betul tak? Banyak benda dah cerita dan sebagainya. So saya ni sikit-sikit je lah kan. Tapi nak dengar banyak, betul tak? Okey, nikmat yang dibazirkan. Ya. Baru nampak kan? Okey. Itu muka saya kalau saya tak pakai mask. Ini lagi satu muka saya tak pakai mask. Tapi masa tu dia tengah duk geram kot, cakap about figure something kan. Jadi dia macam macam tu dia ambil. Saya kata, boleh tak ambil yang manis-manis sikit? Sebab saya ni pengarah kewangan. Ada orang pula tanya, mengapa pengarah kewangan yang datang bagi ceritakan perkara-perkara ni? Tapi anda kena tahu, macam tuan-tuan perempuan semua daripada PPUM, betul? Mesti bercakap, okey, kami ada doktor yang bagus di PPUM. Kami ada juru ekstra yang paling profesional di Malaysia di PPUM. You made story about tempat yang kita datang. Betul tak? Jadi bisnes kami di SW Corp adalah mengenai sisa pepejal.
Okey. Jadi saya kena story, saya kena ada darah tu dalam diri saya. So darah SW Corp macam darah PPUM. Okey, kalau kita tengok 17,000 tan, banyak tak? Banyak sangat 17,000 tan. Saya masa mula-mula duk bagi talk ni rasa macam banyak ni sampah. Dan Cik Hafiz bagi tahu di sini 500 kilogram sehari being generated by PPUM. Betul? Sangat banyak. Tapi luckily you all ada kontraktor, you ada tempat untuk mengasingkan, kemudian bagi sedekah, repacking dan sebagainya. So apa yang dibuat oleh PPUM ni memang amat bagus sekali. Okey, dan kita tengok ya, kalau kita tengok 44.5% tu daripada sisa-sisa yang ada adalah sisa makanan. Hari-hari kita kutip lebih kurang 38,000 sisa pepejal, sampah rumah ke rumah. 38,000 tan. 44.5% which is 17,000 tan setiap hari. That's why yang tadi ditunjukkan tapak pelupusan kita dah makin teruk. Makin nak ganap dah. Tanah makin mahal. Mana kita nak buang sampah? Ya, ini boleh isi 7 buah kolam renang Olimpik. Pernah dengar tak? Tak pernah. Hari ini saya nak bagi tahu. 7 buah kolam renang Olimpik setiap hari. Mana nak cari? Jadi saya dikatakan datang ke sini untuk membantu memberikan sedikit kesedaran lah mengenai sisa makanan dan juga mengenai perkara-perkara lain yang dibuat oleh SW Corp. Jadi untuk makluman semua, di Malaysia ni kesedaran kita ni very apa orang kata? Very low. Amat rendah. Dan kita ni masyarakat yang manja. Boleh saya kata macam tu tak manja? Nurse-nurse ke orang yang ambil x-ray doktor ke pernah kena marah dengan customer? Pernah? Benar. Kita hadap mereka tidak faham kerja kita. Kita buat macam kami buat penguatkuasaan. Orang tak faham kerja kita. Orang marah. Tapi mereka tak buat daripada awal. Tak buat kerja-kerja pengasingan sisa pepejal. Mereka pergi longgokkan sampah di tempat yang diharamkan. Jadi kita ambil tindakan. Jadi kalau nak tahu lebih banyak cerita mengenai SW Corp ni, follow Facebook SW Corp. Macam-macam ada. Every day kita bagi pengetahuan-pengetahuan. Dan ia boleh digunakan untuk ajar anak-anak kita. Ya, yang ada ramai kat sini ada bapak-bapak. Ada yang tak kahwin lagi? Tak ada semua dah kahwin. Ada seorang je yang tak kahwin lagi. Ya, 2. Oh, baru mengaku bila saya kata yang tak kahwin lagi. Ada lagi ramai dia kata. Okey, yang dekat sini, ibu-ibu, kakak-kakak. Ya, semua nak jadi, bukankah kita bekerja satu tempat tu kita juga adalah pendidik. Kita nak didik masyarakat. Okey, kita tengok lagi mengenai sisa makanan ni. Tahukah anda, satu isi rumah lebih kurang 215 kilogram sehari. Ya, ini adalah anggaran kita buat. Tuan-tuan, puan-puan, rumah kita masing-masing. Dekat hospital, 500, hospital PPUM ni 500 kilo sehari. Kita setahun 215 kilogram purata. 215 kilogram ni untuk satu keluarga yang ada 4 orang anak. Keluarga 4 orang adalah lebih kurang 500 ke 800 gram sehari yang kita bazirkan. Tak makan, yang kita buang. Tulang tu memanglah kena buang kan. Tapi pernah tak kita tak habis nasi? Dulu-dulu mak kita cakap apa? Nasi menangis, makan nasi tu nasi menangis. Sekarang pun mesti ada yang cakap dekat anak dia, betul tak? Berapa orang yang mak cakap nasi menangis, angkat tangan. Saya betul-betul lah tengok kali ni, berapa orang ni? Oh, bapa pun ada, bapa cakap nasi menangis. Sebenarnya nasi tak menangis. Yang menangis tu mak bapa. Kan? Sebab cari duit. Cari duit nak beli makanan dekat anak-anak tak faham. Jadi kita create cerita nasi menangis. Tapi sebenarnya kalau kita tengok apa Rasulullah cakap, memang betul. Dia kata apa yang kita terima dosa kita akan ditanya. Betul tak? Nikmat kita makan pun akan ditanya. Nikmat yang sedap tu dia akan tanya juga. Yang kita buang pun akan ditanya. Banyaknya kita nak kena tanya. Bukan kata tuan-puan takut, saya pun takut juga. Itu untuk orang Islam lah, orang Muslim. Jadi kita percaya sampai tahap tu. Bayangkanlah kita membazir sebulan RM210. Kalau sehari lebih kurang 500 ke 800 gram.
RM210 sebulan. Setahun RM2,600. Boleh beli 3 handphone dekat 3 orang anak. Betul? That's it, the benchmark. Ataupun boleh pergi beli top up, beli iPhone. Siapa yang seorang-seorang tu nak beli iPhone? Ini banyak ni, RM2,600. Sampai bila kita nak basi makanan? Saya sekarang buka puasa, memang betul-betul berkira lah dengan saya nak makan apa. Saya dah tahu dah tak boleh makan banyak. Umur-umur macam kita ni, penyakit makin banyak. Betul tak? You all kerja ke hospital lagi tahulah. Mak saya dulu kerja hospital. Memang dia akan cerita kat saya. Dia balik, dia cakap dia ambil darah orang tu, ambil darah orang ni. Dia lab technologist kan. Uji penyakit apa. Jadi saya rasa dekat dengan hospital sangat-sangat. Jadi kalau kita tengok sisa makanan dekat hospital ni, memang kita merisaukan. Tapi saya nak ucapkan tahniah lah kat PPUM. Memang you all buat something very good lah. Satu tepukan untuk semua. Ya? Dan boleh ditingkatkan lagi. Anda boleh bawa perkara ni dan didik orang-orang di rumah. Sedara mara. Kalau seorang boleh didik 5 orang di rumah, ahli keluarga, 5 adik-beradik lain, abang, kakak, adik semua. Berapa lama kita boleh sedarkan masyarakat kita. Itu paling penting. Kita nak sedarkan orang. Sangat-sangat kena sedarkan orang sebab ini bukan tugas kerajaan seorang. Macam you all juga kata, you all tak nak. Tugas you all saja memperkenalkan PPUM untuk tunjuk visi misi PPUM. Sebenarnya kita ada. Ingat tak dulu kita ada one door policy dalam kerajaan. One door policy ni bukan setakat aduan. Bukan setakat masalah. Kesedaran awam tu kita kena ada. Kalaulah macam saya dengan Cik Hafiz ni, kami kenal dalam alumni Korea Malaysia. Ya, kami ni yang dipilih pergi ke Korea oleh kerajaan Malaysia. Jadi saya dulu bendahari, saya interview you ke Cik Hafiz? Tak, okey, saya tak interview dia. Okey, kalau saya interview dia, susah soalan. Ya, jadi masa pergi ke sana, kita diajar budaya masyarakat Korea. Antara budaya dia kata apa tahu? Macam mana masyarakat Korea berubah? Dia orang masa tu negara yang sangat kotor. Ya, pada suatu hari kepimpinan dia nak ubah negara dia. Jadi kepimpinan dia bid for Olympic. Tahun berapa Olympic Korea? Siapa tahu? Siapa peminat K-pop? Takkan tak ada. Tak campur. Orang perubatan ni memang tak tengok K-pop ni ya. Jadi saya pun tak ingat tahu berapa, but they bid for that Olympic. Bila bid dapat. Dulu Korea ni tak popular pun. Kau tengok orang Korea dulu tak cantik pun. Ya? Tak ada kulit licin pun. Tak ada klinik-klinik dekat Gangnam tu yang satu hari anak budak-budak sekolah keluar, satu hari tempek mata ni. Ya? Ngapa dia tempek? Dia pergi besarkan mata dia lah, buat kening lah. Besok dia tempek mata ni. Itu yang berlaku di sana. Punya kecantikan itu bukan sahaja alam semula jadi, tapi kepada diri dia juga. Tapi macam mana kerajaan dia buat? Bila dapat saja, dia announce pada rakyat dia. Satu hari pada jam yang sama, semua rakyat keluar membersihkan negara. Pada jam yang sama, di kawasan berdekatan dengan anda. Di kampung anda, di rumah anda, semua kena buat kerja ni. Kita boleh ke? Hari gotong royong kebangsaan pun satu negeri mula pukul 1, satu negeri pukul 2, satu negeri pukul 3. World Clean Up Day, ada pagi, ada petang. Ya Allah, saya jadi risau benda-benda ni bila saya kerja dengan sampah. Saya bulan-bulan orang kata sign je puan, bayar konsesi. Tapi it's not about the sign. It's about the money that we spend to clean up our country. The money that we spend nak jaga tapak-tapak operasi pelupusan. Ya, lepas tu aduan orang. Pernah dengar kisah ada tapak pelupusan mengeluarkan licit-licit masuk ke dalam sungai. Air tu masuk sungai, kemudian kita kena apa? Tak ada bekalan air. Marah tak? Tapi itu kat Selangor kan yang baru ni kan. SW Corp tak jaga Selangor, alhamdulillah. Okay. Tapi kita tak seronok. Walaupun kita tak jaga, kita tak seronok. Kita nak semua rakyat ada exposure mengenai kebersihan, mengenai manfaat dia kepada semua. Okey? Kalau kita tengok ini, saya duk cakap, tahukah anda sisa makanan apa tu yang boleh bersamaan daripada hasil tanam padi, dia lebih kurang macam mana? Sisa makanan 6.25 juta tan setahun. Tanaman padi kecil je, sisa atau besar lagi. Patutlah ya
kita antara negara yang tidak lagi menjadi pengeluar padi utama tu betul lah. 2.65 juta tan. Sampah sisa makanan 6.25 juta tan. So, apa nak kata? Nampak tak? Pembaziran yang berlaku. Jadi pembaziran ni pula bukan berlaku kata kat rumah kita saja. Daripada dekat ladang. Dekat ladang tu kata dia potong tebu. Pernah pergi ladang tebu? Siapa pernah pergi? Kalau pergi, pernah masuk kilang tebu? Pernah, nanti saya bagi hadiah sebab pernah masuk kilang tebu. Ya, masuk kilang tebu tu kalau siapa tengok macam mana tebu tu diproses, tak makan gula rasanya sebulan 2. Betul tuan? Betul. Memang mengerikan. Dia potong-potong tebu, dia basuh-basuh tebu, masa dia potong tu ada ular. Ada perkara-perkara benda-benda binatang-binatang tu sekali. Ada tikus lipas semua dalam benda tu. Tapi dia bersihkan lah. Tapi kita tak lalu lah. Sebab kita tengok dari mula. Ya? Dia jadi sebulan, 2 bulan tak lalu. Dan saya cakap betul, gula saya beli sepaket tu setahun pun tak habis. Ya. Dahsyat tak? Kadang-kadang saya replace dengan susu. Ya, kalau tidak saya ambil gula yang organik. Ya, orang kata kos tinggi sikit tapi kita boleh jimatkan. Bukan kita nak bubuh apa 5 sudu gula. Okey, masa bawang harga naik. Bawang dulu bubuh 5 ketul nak goreng, nak buat gulai. Letak 2 ketul bawang, hiris nipis-nipis. Okey, boleh buat gulai tak? Boleh, ibu-ibu pandai. Memang pandai cakap. Masih boleh dibuat. Penjimatan masih boleh berlaku. Itu yang kita nak. Jimat walaupun harga bawang turun balik. Jimat, ni harga bawang turun 10 ketul. That's not right. Kan? Kita ikut mengapa kita kata kita kena kurangkan makanan dan kita kena kurangkan penyakit. Penyakit berkaitan makanan pun banyak. Saya saja je tak nak buat slide sebab saya kata ni hospital. Semua dah tahu. Betul? Miss Wee, you X-ray ada tak pesakit yang sebab makanan you X-ray? Penyakit dia because of makanan? Tak ada. Lemak tutup. Ada. Lemak. Kan? Ada. Problem ada. Dia affect balik kepada buah pinggang dan sebagainya. Tengok. Kan? Okey. Kategori sisa makanan. Jadi kategori sisa makanan ni 24% boleh dielakkan. Okey. Yang lagi baki dia yang tak boleh dielakkan. Berapa peratus yang tak boleh elak tu? Iaitu sisa makanan yang macam mana? Kulit bawang, kulit buah, tulang. Itu tak boleh elak. Memang kena buang. Ya? Kalau nak buat composting pun ataupun nak produce enzim-enzim macam tu pun, you kena asingkan. Kena buang tulang-tulang tu kan. Ada satu teknologi lagi, dia kena blend dulu. Bagi jadi habuk. Baru boleh dibuat sebagai enzim. Kalau tidak, dia jadi macam berulat dan sebagainya. Ada kriteria-kriteria benda yang tak boleh buat. Jadi benda tu kalau zaman dulu-dulu di kampung, apa mak tok nenek kita buat dulu? Tanam dalam tanah kan? Lepas tu yang elok-elok pun dia tanam juga. So dia guna balik jadi baja. Okey, tapi teknik sekarang siap boleh produce enzim. Macam ni, kita boleh buat composting, boleh buat macam-macam. Ya bayangkanlah, ada makanan yang kita boleh elakkan. Yang 24% ni lah yang kita bazirkan. Yang banyak kita bazirkan. Okey, 5 kita duduk rumah ya, tak kira bapa ke mak. Tolonglah buat. Tadi Miss Wee ada buat persediaan. Dia kata dia tunjuk 5 ke 6. 6R. Saya setakat cerita yang official dia 3R. Tapi R ni kalau nak bubuh banyak-banyak pun boleh. Betul? Bubuhlah sebanyak mana R, sebanyak mana S. Tapi kalau kita tak buat, kalau kita tak sedar, apa akan jadi? Apa pun tak jadi. 1 R pun tak ada kat kita. Ya? R yang pertama yang patut ada kat kita apa? Roh kita. Betul? Roh kita. Kita tidur, roh kita duk tengok kita. Kita nanti mati, yang mati jasad. Roh tu pergi ke mana? Roh kita lah yang kita nak didik roh kita supaya buat kerja. Supaya kita harus semula perkara-perkara tersebut. So kita tengok, apa barang yang boleh kita asingkan di dapur rumah? Sisa baki, sisa kertas, sisa plastik, sisa kaca, sisa aluminium. Jadi yang sisa baki pula ada jenis dia. Sisa dapur. Ada makanan luput tercemar. Ada baki makanan. Dan ada makanan yang dibazirkan. So itu nampak komponen dia.
Betul dah ibu-ibu atau bapa-bapa yang suka masak? Betul? Betul. Jadi perkara ini kita perlu elakkan sama sekali. Ya, kita kena buat sesuatu. Macam mana kita nak treat benda ni? Di pejabat pun macam tu. Nanti tuan-tuan adalah tuan-tuan perempuan ni orang yang terpilih untuk buat kerja ni. Jangan rasa terbeban. Saya bagi tahu sungguh. Sebab setengah orang tu dia kata dia dilantik dia rasa beban. Kerja lain dah banyak. Ingat ni, bebanan ni jadi pahala. Betul? Ambil konsep tu. Bebanan ni akan menjadi satu sumber kat kita nak tolong kita di sana kelak. Sebab kita bukan hidup nak bersih kat sini. You bayangkanlah ada satu cerita di mana seorang wanita ni yang saya tak nak sebut status dia macam mana. Dia bagi apa? Bagi minum kepada bagi minum pada seekor anjing. Dia masuk syurga kan? Masuk syurga. Jadi ada juga yang disebut kalau selalu dengar ustaz-ustaz cakap, kutip satu batu ataupun satu paku atas jalan pun you dapat pahala, betul? Ini kan pula buat kerja ni. Ni orang baik-baik Melaka ni. Semua baik-baik, bagus-bagus Melaka. Semua boleh dapat APC. Tolong calonkan. Ya? Tolong calonkan. Saya rekomenkan semua ni dapat APC tahun depan. Boleh? Repeat lah. Repeat 3 kali. Tak apa. Okay? Sebab kerja ni adalah satu, orang kata, you make sure it comes from your heart. Macam saya. Bukannya saya accountant saja. This thing has to come from my heart. Bila saya tengok figure, saya rasa rimas. Sign duit bulan-bulan 160 juta. Nak bayar orang kutip sampah, rimas. Ya, rimas Tuhan yang tahu. Duit tu boleh buat something, pendidikan, beli peluru berpandu. Ya ke? Contoh kan, setengah negara lah. Bukan kat Malaysia. Maksudnya kita boleh beli yang something yang canggih untuk pendidikan. Boleh beli vaksin lagi banyak untuk Malaysia. Ingat, penjimatan ni nak bantu negara. Bukan nak bantu keluarga kita saja atau masyarakat kita. Negara kita. Okey. Dan punca pembaziran makanan. Masa saya masuk TV pun saya cakap ayat ni. Sungguhnya orang-orang yang melakukan pembaziran adalah saudara syaitan. Sedang syaitan itu adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Adakah kita kufur bila kita membazirkan makanan? Kufur. Jatuh kufur. Saya cukup takut. Kadang-kadang saya terpaksa buang. Saya rasa macam, ya Allah, taubat. Kita kena sentiasa beringat. Ya? Beli baju, pakaian, beli beg tangan. Saya sampai tak berani beli barang dah bila tengok tapak perupusan punya teruk. Betul? Tak berani. Kalau saya beli baju, saya pastikan saya pack baju-baju lama dan bagi pada orang. Atau saya masuk dalam kotak cloth. Atau saya buat dulu kain buruk. Ya? Ada kan kotak cloth care warna pink dekat Petronas. Dekat SW Corp ada. Kat sini ada tak? Untuk pakaian. Sisa pakaian. Mungkin boleh buat combination nanti. Letakkan di mana-mana untuk pakaian-pakaian untuk dibuang. Ya? Jadi kita fikir, ke mana dia nak tuju? Makanan kita pergi tapak pelupusan sebab negara kita tak ada lagi pusat-pusat nak kompos macam yang ada di sini. Tak ada kontraktor nak pilih-pilih antara tulang dan isi. Tak ada kontraktor makanan yang pergi hantar kat UAT, tengok makanan tak makan lagi, repack, bagi dekat cleaner. Ini di PPUM. Kita di rumah tak ada. Ya? Tak ada, kita nak kena buat sendiri. Jadi kita kena jimat benda-benda tu. Kalau tengok apa punca pembaziran. Tu dia kata. Nombor 1, siapa boleh baca? Siapa boleh baca? Dapat hadiah ni. Tak nak hadiah? Allah, tak nak hadiah. Seorang je angkat tangan nak baca. Ada? Tak nak, semua memalu. Tak boleh nak jadi pendidik. Okey, silakan. Silakan abang yang admin FB Live. Silakan. Yang paling tinggi melebihi tali rupuk ke? Tak. Tidak ingin makan, rasa tak sedap kot yang tu ya. Lepas tu? Makanan rosak. Lagi abang? Tadi tarik luput je ya? Semua ni ada cara dia macam mana nak buat. Okey, katalah ni barang kat rumah kita, kita baru balik shopping. Apa yang anda buat? Saya ikut IG satu Insta Famous ni lah. Dia pengeluar produk. Ya, Insta Famous ni selepas dia balik shopping, dia akan tayang dia balik shopping dengan barang sardin apa semua dalam tin. Dan dia akan
atur ni. Ikut tarikh luput, ambil stiker label, tulis besar-besar. Dia susun dalam almari dia semua ikut tarikh luput. Katalah kuah spaghetti. Mungkin tarikh luput yang dia beli awal hari tu, dia lewat lagi luput. Tapi yang dia beli hari ni akan luput lagi awal. So dia susun balik. Dia buat macam tu. Ada satu lagi Insta famous, I Cook We Eat. IG lah, I Cook We Eat. Okay, I Cook We Eat ni dia ajar kita. Beli daun ubi, pucuk ubi banyak-banyak. Macam mana nak simpan untuk masak 5 kali? Dia ajar rebus, lepas tu simpan, masuk dalam freezer, ambil seketul-seketul, genggam seketul-seketul, buang air dululah sebelum buat semua tu. Dia ajar macam mana daun sop dengan daun apa, tak satu lagi tu, macam mana nak buat, nak bagi tahan lama. Macam-macam dia ajar, sambil dia ajar memasak. Ya? Dan dia kadang-kadang ajar kita resepi. Ini mak-mak memang pandai. Nasi goreng ikan masin. Betul? Ikan masin goreng semalam, nasi masak semalam. Pagi ni jadi nasi goreng ikan masin. Betul? Nasi goreng kari. Kuah kari dengan nasi jadi nasi goreng kari. Di Malaysia lah negara pertama resepi nasi goreng ni ada. Ya? Kalau kemudian di Indonesia dia jadi nasgor. Dia tiru kita. Ya? Kita nasi goreng. Dia nasgor. Jadi kita negara pertama ada nasi goreng hailam, nasi goreng macam-macam. Macam-macam boleh buat. Even bihun goreng pun boleh buat. Even roti-roti yang nak dekat expired boleh buat apa? Macam-macam lah. Saya tak berapa pandai. Yang pandai tu kena cakap. Masak apa ya? Okay. Do and don't. Sekarang Ramadan. Masih Ramadan lah. Berapa Ramadan lagi nak habis. Semalam saya pergi satu ceramah ya. Dr. Nick Sulida, tak silap saya. Ya, dia cerita masa dia pergi buat PhD musim panas dekat UK. Musim panas. So buka puasa pukul berapa dia kata? 8 lebih buka puasa. Ke 9 lebih tak ingat. Kemudian dia orang baca Quran, buat kebajikan semua. Pukul 12 baru masuk Isyak. Pukul 2 pagi dah masuk subuh. Masa bila dia nak cari Lailatul Qadar, dia kata. Lailatul Qadar dia boleh cari sejam saja. Kan? Between 12 ke pukul 1. Mengapa sejam? Sejam dia nak semayang tahajud. Dia habis Isyak baru boleh semayang tarawih. Jadi dia orang ni, waktu lepas maghrib tu dah makan. Makan, perhabiskan makanan, sediakan makanan sambil mengaji, sambil makan. Sebab tak nak bazir tu waktu student. Tapi bayang masa yang dia orang ada untuk makan. Kita, Allah bagi punya bagus. Miss Wei, you pernah puasa Miss Wei? Belum? Tak pernah. Saya ada staff India yang memang puasa tiap-tiap tahun penuh. Ya? Dia puasa tiap-tiap tahun penuh. Tapi dia juga adalah seorang yang membawa kitab semula mengenai kitab semula ni kepada umum. Dia cerita pasal kitab semula. Ya, dia bahagian pendidikan masyarakat nama Puan Sumatra. So dia puasa. Dia puasa, saya pun imagine macam mana dia makan ya. Dia pun nampak makin slim, makin lawa sekarang. Maksudnya dia jaga semua-semua tu. Bila dia mungkin dia bekerja, dia jadi lebih waste conscious. Conscious kesihatan dan sebagainya. Ya, kita kena conscious lah. Nampak perubahan pada orang yang buat macam tu. Mungkin saya kalau tuan tengok dulu, Cik Hafiz tengok dulu gemuk sikit kot. Ya? Sekarang sikit je. Sikit-sikit je kurus sikit. Ya? Okay. Jadi kalau kita pergi bazar Ramadan, dululah pergi bazar Ramadan. Hari ni baru di stopkan, tak boleh dah bazar Ramadan kat Selangor, betul? Kalau dulu pergi berebut tak? Berebut sangat-sangat. Berebut nak beli tu. Sekarang ni SOP tak jaga, dah ada kluster bazar Ramadan. Ya? Kluster bazar Ramadan ni sebenarnya tak payah wujud pun. Dia boleh dipertimbangkan dengan mengurangkan bilangan peniaga dan menggilirkan peniaga. Ia boleh dipertimbangkan dengan bawa masuk orang nak beli tu. Jangan, masuk. Saya dah tengok macam tu dalam TV. Masuk, dia check suhu. Dia suruh masuk, dia scan, masuk. Dia tengok je, ramai sangat. Okey, stop. Dia tak ada bilangan yang tertentu. Dia kena buat macam Giant lah. Giant supermarket ke, Tesco ke. Dia ada kupon 100 orang masuk dulu. Seorang keluar berganti. Dan cakap 15 minit saja beli ya. Kita pun boleh buat satu improvement. Pamerkan lagi kedai-kedai apa yang ada. Dia nak beli apa? Oh, nasi daging utara. Ada. Murtabak ada, nombor ni. So dia cepatlah pergi. Jadi sistem kita tak dibuat dengan sempurna. Jadi berlakulah
perkara yang kita tak nak. Apa perkara yang tak nak? Kita nak raya balik kampung tak boleh. Betul? Jadi siapa yang dah beli kuih tart 5 botol tu, ada? Sedekah-sedekah lah daripada tak beli lagi. Sebab nak pergi berkunjung rumah you pun tak boleh. You dah beli 5 botol, saya beli 2. Saya anak tak makan kuih. Saya kata, Allah mak, orang tak boleh datang. 1 tu pun semalam saya bagi kat orang dah. Tu saya baru beli 2. Kan, sebab suka makan kuih tart. Siapa yang beli 5 tu beringat. Siapa yang beli baju dah 5 pasang tu beringat. Ada pula hari ni dia kata ada 4 pasang lagi tak beli. Sebab hari ni dah dapat gaji. Target hari ni. Betul hari ni gaji? Fikir, bazir ni. Jadi dekat bazar Ramadan you kena buat apa? Tengok kan, boleh baca kat situ kan? Kena ada perancangan. Kemudian kena hadkan perbelanjaan. Kena beli ikut keperluan. Yang pentingnya kawal diri. Beli daripada orang yang jual dengan bersih. Selagilah kalau tuan-tuan perempuan kerja hospital lagi nak bersih. Betul? Kerana kalau tuan-tuan perempuan MC 10 hari, habis hospital ni boleh lumpuh tau. Saya cakap betul. Katakanlah separuh kena serang dengan sakit perut. Pernah kan? Jadi belilah tengok benda tu bersih atau tidak, baru kita beli. Dan macam-macam lagi. Bekas-bekas bawa sendiri. Ya, kemudian apa yang tak perlu dibuat, jangan nak main beli terlalu banyak, jangan bawa duit terlalu banyak. Duit tu bahaya. Jangan bawa duit terlalu banyak. Bawa sikit-sikit sudahlah. Hari ni RM10 lah. Jangan bazir. Okey, rancang pembelian, kawal nafsu kehendak, hadkan tunai, sahur dan buka di rumah. Memang pun sekarang, betul? Dan bertukar-tukar juadah dan bersedekah. Itu paling baik. Kalau ada di antara tuan-tuan perempuan yang jual juadah, mungkin ada. Mungkin ada jual kuih raya, betul tak? Kadang-kadang buat-buat kuih nak jual kat kawan, ada juga kan? Bersedekahlah. Bagilah 40 ketul kuih tart tu. Ya? Itu pun boleh mengelakkan pembaziran di peringkat penjual. Di peringkat pembeli, beli berpada-pada. Okey. Elak pembaziran makanan. Bagaimana nak elak? Macam tadi juga lebih kurang. Saya saja letak lagi. Sebab benda-benda ni semua ada dalam Facebook SW Corp. Follow lah. Because ini anda boleh guna untuk melancarkan pertandingan di jabatan masing-masing. Tengok siapa menang. Saya suka tadi Miss Wee kata buat pertandingan semua. Waktu kita share posting SW Corp yang saya nak datang ke sini, ada satu komen dekat bawah tu. PPUM, saya mengambil minyak masak untuk di kedai, membeli minyak masak untuk di kedai semula. Kalau pergi tengok dekat laman web SW Corp yang ada muka saya tu, yang nak datang sini hari ni. Jom kita semula minyak masak, dia ajak you all semua. Contact lah orang tu. Nama apa tak? Romli tak silap saya. Dia ada satu syarikat dan banyak lagi yang boleh dibuat. Ya? Okay. Reducing food waste is the solution to climate crisis. Rasa tak krisis yang kita ada sekarang ni? Hari yang tak sepatutnya hujan. Nasib salji tak turun lagi. Ada tak berita salji turun? Belum lagi. Ya, tapi dalam 2 minggu lepas hujan batu di Mekah. Ya, hujan lebat di Mekah. Dan pada bulan ni juga banyak tempat-tempat banjir. Selalu banjir ni bulan 6 ataupun bulan 12. Tapi bumi dah makin sakit. Mengapa? Sebab kita tak kita semula. Kita tak asingkan sisa makanan. Kita membuat pembaziran. Kita. Bukan orang lain, kita. Jangan salahkan orang. Pergi tengok sampah berterabur, jangan salahkan orang. Pergi kutip. Tolong kutip. Pergi bawa anak sekali. Okey, kita kalau nampak macam ni kena angkat ya sampah masuk tong. The simplest thing. Ya. Bayangkanlah sisa makanan yang tadi Miss Wee tunjuk tapak pelupusan tu. Bila dia macam ada proses kan, ada proses digestion di tapak pelupusan sebab kita buang terus, dia akan hasilkan gas metana, which is 34 kali lagi panas tau dari karbon monoksida, karbon dioksida. Bila dia lagi panas, apa dia buat? Cuaca kita makin panas. Ya, dalam bilik ni pun panas. Saya kata, bila pun Umi nak bagi question, nak bagi hadiah lagi. Betul? Nanti saya bagi. Okay. Then there is no such thing as away. When we throw anything away, it must go somewhere. This is very important. Macam saya kata tadi, nak beli baju, fikir.
Baju last kali mana. Nak beli TV baru, TV lama akan tahu mana. Dekat Malaysia belum lagi ada take back system kecuali yang Jabatan Alam Sekitar buat dengan a few big company yang jual electrical. Kalau you beli kat situ, dia akan ambil TV lama, dia hantar TV baru. Contoh. Tapi kalau take back system berlaku di Malaysia, it will be good. In which, tapi saya takut lagi orang kata apa, tak mengundi lah, apalah, politik lah. Bukan. Take back system macam ni. Tuan-puan beli katalah TV RM1,000 tapi ada charge extra RM150. Contoh, tu mahal lah sikit. Ni TV besar. TV besar ni. Okey. RM150 extra kena bayar. Nak bayar ke tak nak bayar? Ada tak yang tak nak bayar? Masa tu kerajaan kata wajib bayar. Mengapa? Bila dia akan bagi satu kad contohnya, bila dah luput TV tu dah rosak, nak angkat keluar, you call je that number. You dah bayar pada kerajaan untuk angkut keluar. Perkara-perkara ni patutnya berlaku di Malaysia. Tapi belum berlaku sepenuhnya. Perkara ni yang akan berlaku yang macam-macam ni. Orang boleh accept ke tak boleh accept perubahan-perubahan dalam negara kita. Kalau tuan-puan diarahkan oleh kerajaan, ada yang duduk kawasan Kuala Lumpur, rumah kawasan Kuala Lumpur? Ada. Cik buat pengasingan sisa pepejal? Asing. Asing, sampah domestik dan sebagainya. Kalau saya kata sisa baki tu, yang sampah domestik yang dikutip 2 kali seminggu tu, asing lagi sisa makanan, sanggup buat? Dia kan dalam tu ada macam-macam, ada pampers lah bercampur, kan? Ada benda-benda kotor lah yang tidak boleh dikita semula. Cik sanggup tak ambil daripada sisa tu, maksudnya waktu cuci makanan, cuci pinggan tu, asingkan sisa makanan, dia duduk satu plastik lagi. Kerajaan kata wajib buat. Sanggup ke tidak? Penat Penat. Ada negara wajib buat tau. Ada negara kita order makanan lebih, kita tak makan, kena bayar tau yang tak habis. Dia billkan harga makanan dan dia billkan yang tak habis. Mengapa dia timbang dalam bill? Sebab dia kena bayar untuk lupus sisa makanan. Jadi dia kutip kat kita siap-siap. Negara kita tak jadi macam tu. Rakyat kita very manja lagi lah. Kerajaan pun menganggap buat ini tak boleh, itu tak boleh. Kan? Tak ada satu yang kuat lagi. Kita nak ke arah tu. Tapi kita kalau boleh nak bagi sedar. Jangan buat. Jangan sampai tapak pelupusan tak boleh masuk dah. Tak boleh buang sampah dah. Mana nak tak? Habis rumah-rumah you pun penuh sampah keliling. Bayang. Sanggup ke? Kotor. Tak nak kan? Tak nak. Tolonglah asing. Jadi tengok how long does it takes for the trash to decompose. Dia nak hancur tu berapa lama? Tu saya bagi sampel. Okey, kalau ada sampai kasutnya, kasut plastik, kertas dan sebagainya. Jadi kita kena buat dengan pengasingan sisa pepejal. Tapi di negeri-negeri di Selangor saya tak sure. Di bawah KDEB kutip sampah dia, ada buat pengasingan di rumah. Wajib. Belum. Tak buat. Ya, tak buat. Saya juga duduk di Selangor. Jadi apa yang saya buat, saya asingkan satu plastik barang-barang yang boleh dikita semula. Saya tawakal tu Allah pergi buang. Saya kata tanggap, okey nanti adalah syarikat-syarikat tu akan kita semula. Ya, sampai tahap tu. Tapi di peringkat katalah di negeri-negeri bawah SW Corp 7 negeri, mereka beruntung. Mereka anggap benda tu tak beruntung lah. Tapi sebenarnya beruntung. Anda buat pahala tolong asing cepat-cepat. Tolong asing awal di rumah tu. Jadi memudahkan kerja kerajaan, mengurangkan kos kerajaan. Ya. Okey, cuba tengok tadi Miss Wish cakap kadar kita semula meningkat. Kadar kita semula ni pada asalnya kita target dalam 29% tahun lepas. Meningkat jadi 30.67. Kemudian pada Ogos September 2015 hingga 2020 tengok berapa puluh ribu tan dah kutip sisa kita semula. Kita ada rekod lah untuk 7 negeri ni ya. Dan kadar yang kita target untuk 2025 is 40%. Tinggi ke tidak? Tinggi atau tidak? Siapa kata tinggi? Tak ada siapa. Sebenarnya rendah. Ya, kalau kita pergi Sweden ke negara-negara lain 99%. Lepas tu dia dah bina incinerator yang kena bakar-bakar tiap-tiap hari. Kalau tak bakar dengan sampah tak boleh keluar elektrik pula. Sampai dia kena import sampah daripada negara lain. Jadi kan kita nak letak incinerator kat Malaysia ni pun fikir 10 kali. Takut nanti kita dah rate tu sampai tinggi, kita nak kena ignore incinerator tu, nak cari sampah mana. That's why kita nak didik penduduk kita, nak bagi kesedaran awam supaya tuan-tuan perempuan mengita semula. Ya, untuk asingkan
untuk treat sistem makanan, untuk jangan bazirkan supaya kita dapat naikkan kadar kita semula. It's not easy. 40% is not easy di Malaysia. Cuma kita nak komitmen, kau boleh kami nak naik 60%, bukannya 40%. Kita nak lagi tinggi. Ya? Okey, ini saya bagi hotline lah. Ini kita satu buat saya waktu saya tanggung tugas saya itu. Kita buat talian hotline panggilan video Zoom. Siapa-siapa nak tanya apa-apa, nak mengadu mengenai sisa pepejar, kutipan sampah, pembersihan awam di negeri-negeri bawah akta, boleh. Ya, boleh menggunakan panggilan Zoom waktu pejabat saja. Ini special sikit. Nanti juga nampaklah muka tu. Okey? Ini antara yang pertama. Tak tahulah PPUM dah buat ke tak. Kita ada. Okey, boleh buat ni. Nanti kita ada buat artificial intelligence punya call center insyaAllah in future. Kan? iBot, chatbot tu dah ada dah. Tapi kita nak go into lagi canggih lah kalau boleh. Ya? Jadi nak bagi pendidikan. Nak bagi pendidikan kepada semua. Itu antaranya. Okey. Okey. Kita nak sampai dah yang ke akhir-akhir. Tapi sebelum saya nak cerita yang ini. Saya nak, siapa yang tadi yang bawa handbag tu tak? Ada kan yang bawa handbag? Kita ni, saya hari tu bermesyuarat dengan KKM. Bawa? Puan bawa handbag, okey. Okey, saya mesyuarat dengan KKM tempoh hari. KKM kata, SOP kita bukan setakat hand sanitizer. Bukan setakat nak tengok temperature dan sebagainya. Jaga kebersihan tu adalah paling utama. Jaga persekitaran. Jadi kalau kita tak jaga persekitaran kita, apa akan jadi? COVID akan tetap berluasa. Tak akan turun pun rate yang ditarget pada 2022. Sekarang dah jadi up kepada 2023. Ya? Ini bukan rahsia, kita pun rasa every day dah makin naik ni. Kalau kita tak kawal, inilah yang jadi. Jadi salah satu cara daripada rumah, sisa makanan kena jaga. Ya? Jimatkan, buat tips-tips yang saya bagi tahu tadi. Dan kalau boleh, okey, saya tunjuk handbag saya. Handbag saya bukan Hermes lah. Okey. Yang ni saya bawa nak tunjuklah ya. Boleh begini macam ni. Ada. Okey, udahkan tutup dia, kita tarik sikit yang macam tidak bertudung tu. Dan kita boleh simpan dalam peti. Tapi kita nak lapik nanti kan juga tebak. Tutup. Okey. Yang besar boleh beli kat Shopee. Put promo Shopee pula. Okey, dari satu. Dalam handbag, jaga SOP ada apa? Kita ada mask. Okay. Kita ada mask, ada sanitizer dalam handbag. Ada kan ni juga. Pergi pasar, pergi mana-mana. Apa ada? Ada apa ada? Ada sekarang? Ada. Okay, sebab Puan angkat tangan dulu, saya nak bagi hadiah. Okay. Okey, itu antara yang ada. Dan ibu-ibu bapak-bapak sekarang aku bawa bag handbag juga ada kan? Sebab dulu saya panggil bag handbag lelaki ni bag pistol. Bag bawa pistol yang duk kepit tu. Kan? Baik pakai sling je. So, beli Tupperware yang macam ni. Sebab apa? Kita pergi selalu banyak tempat, kita makan tak habis. Betul? Makan bagi habis. Tak habis bawa balik. Ni, nampak dia boleh besarkan. Ada, Tupperware ada jual tapi ini mahal sikit lah, no wax. Ada, brand-brand lain pun ada. Amalkan. Masuk dalam handbag. Kadang-kadang anak kita makan tak habis. Betul? Ni no wax punya. Okey. Okey. Banyak? Oh, banyak kat rumah. Okey, satu lagi hadiah. Okay.
Tangan buat pembaziran. Okey? Okey, siapa kat sini agak-agak ada benda lain lah ataupun dekat sini ada satu benda yang berkaitan dengan saya? Yang berkaitan dengan topik ini di tangan anda. Selain yang saya bagi, ada tak apa-apa? Tak ada. Apa ya agak-agak? Tak ada apa-apa. Kotlah, puan ini saya guna daripada bahan kita semula. Puan ini saya beli. Ada tak? Ada tak? Apa tu? Wah, okey. Saya bagi hadiah satu lagi. Tapi ini daripada konsesi ya, saya bagi. Jadi sebagai kehadirannya, saya just nak pesan yang di atas ni lah. We do not inherit the earth. Kita tidak mewarisi bumi daripada nenek moyang kita. Kita pinjam dari anak cucu kita. Betul? Adakah anda sanggup tengok anak cucu kita duduk dalam sampah sarap? Nak? Mesti nak duduk rumah best-best. Rumah saja best kalau tepi rumah penuh sampah. Buat apa? Betul? Betul. Jadi ubah cara hidup kita. Sekarang ni saya nak bagi contoh lagi satu dekat Korea. Kawan saya, Mr. Park, our friend. Okay? Mr. Park ni, kalau kita bawa anak kita pergi shopping je, Mr. Park akan bawa anak dia pergi pusat penjagaan orang tua. Ya? Tolong cuci orang tua, mandikan orang tua, bagi makan orang tua. Itu pendidikan dia. Dia orang lebih Islam daripada kita. Betul? Tu suka tak tengok cerita Korea ni. Itu tak ada dalam cerita Korea. Tak ada dalam cerita Korea. Bab makan, bab minum, ada yang mereka jaga. Jaga kesihatan kita. Untuk anak-anak kita juga. Okay? Lepas tu bila kita tengok the whole thing yang kita bercakap ni, apa yang penting? Recycling is the right thing to do. Tolong kita semula. Dan terima kasih kepada mereka yang terima hadiah tu. Sebab mereka amalkan pengasingan sisa dan kita semula. Okay? Teruskan. Jangan tinggal. Sebab you, me, we can transform the world. Bukan orang lain. Kita. Okay? Dengan itu saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada sokongan semua yang hadir pada hari ini. Thank you so much. Boleh lagi panggil, bukan saya pun, orang lain pun boleh. Ya? Dan saya boleh mungkin buat program bersama dengan PPUM. Bukan saya, mungkin dengan bahagian-bahagian lain, kami sudi mengadakannya. Ya, jadi don't worry, just contact us. Alright? Okay, feel free to call me, like our FB, our Instagram, our SW channel, and Twitter. Okay? And get the latest news. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada Puan Umi Kalsum binti Syuib atas ceramah yang diberikan tadi. Semoga ia memberi manfaat kepada kita semua dan dapat memberi sedikit tips kepada teman-teman sahabat-sahabat fasilitator untuk kita mulakan dari rumah lah sebenarnya. So seterusnya boleh kita apply dekat office kita dan department. Okey. Sebelum kita ke acara seterusnya, ada sebarang persoalan dari tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada yang macam ada perkara yang membelenggu dalam fikiran masa Puan Umi atau Cik Raizul, Cik Hafiz bagi penerangan sebentar tadi, mungkin boleh kita open sesi Q&A.
Satu dua soalan ke? Ada? Semua boleh faham lah apa yang nak diasingkan di rumah, di pejabat. Mungkin kita dari situ kita dah belajar sikit dan kita boleh amalkan seterusnya lah. Okay. Okay. Cik Aizul. Saya nak tanya berkenaan dengan bila untuk seluruh negara, so sebaiknya perlu ada daftar visa negara, tapi tidak dijadikan satu dasar untuk satu negara dan masing-masing negeri masing menggunakan kaedah yang sama. Saya kata benda itu berkaitan, bisa berkaitan negara negeri sebenarnya, seperti mana tanah contohnya itu dalam sejarah negeri dan itu mengaku begitu. Padahal kita di jabatan dulu jabatan sistem pekerja negara. Ada lagi ya. So kami ada terjadi perkara itu dengan itu lagi. Okey, soalan ni amat menarik sekali. Okey, sebenarnya kan saya tak pernah lagi bagi ceramah pakai mask. Inilah pertama kali. SOP hospital saya ikut. Okey, ikut. Okey. Jadi soalan tadi memang selalu ditanya oleh orang ramai, mengapa berlakunya sebegitu. Kalau kita nak kenali, saya memanglah, kalau tidak saya nak letak satu slide lagi. Slide itu nak tunjuk Akta 672 dengan yang negeri bukan Akta 672. Tapi saya kata ini adalah mengenai sistem makanan. It is very, orang kata universal topic. Kita semula is universal. Tapi yang dibangkitkan oleh Tuan sebentar tadi adalah mengapa dia tak jadi satu dasar kepada negara. Sebenarnya Jabatan Pengurusan Sisa Pekerja ada mengeluarkan dasar kebersihan negara dan mereka juga ada projek-projek di negeri-negeri bukan di bawah Akta. Okey, saya terangkan ya. Akta tu nama dia Akta 672 iaitu Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam. Akta 673 adalah Akta Penubuhan untuk perbadanan kami. Pada asalnya memang kita beroperasi di negeri-negeri di seluruh semenanjung Malaysia. Tapi pada satu ketika bila kita nak mulakan pengurusan sisa pepejal, Akta ini didevelop pada tahun 2007 ya. 2007. Kemudian bila kita nak memulakan operasi adalah memula pada tahun 2011. Ya. Perbadanan ditubuhkan 2008. Ya, Akta nak operate dekat negeri Kotak Sampah take over daripada PBT tu 2011 bulan 9. Ya, bulan 9. Jadi pada masa tu ada perubahan berlaku dalam negara kita. Kalau kita ingat selepas pengundian, ya, jadi ada negeri yang tidak mau untuk melaksanakan Akta. Sebab kuasa sebenar PBT ni bawah negeri. Ya, kita tidak boleh memaksa. Jadi pemindahan kepada proses senarai negeri kepada senarai kerajaan persekutuan tu adalah atas pilihan mereka. Jadi that's why lah antaranya Selangor tak masuk, Kelantan, Terengganu, Perak, Pulau Pinang tak masuk. Hanya negeri-negeri lain sahaja di bawah semenanjung Malaysia termasuk wilayah persekutuan. Jadi tapi benda ni tidak lepas tangan. Kita sebagai kerajaan as a whole, ya, Kementerian melihat perkara ini. Sebab benda ini adalah di bawah dasar KPKT. Mengenai PBT ada Jabatan Kerajaan Tempatan yang menguruskannya juga. Kami ni adalah badan berkanun persekutuan. Macam PPUM pun badan berkanun juga kan? Bawah UM, betul? Jadi apa yang berlaku sekarang? Sebagai badan berkanun persekutuan, dasar semua datang daripada JPSPN di bawah KPKT, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara. Kami adalah pengoperasi, pemberi kesedaran awam. Ya, jadi dalam memberi kesedaran awam kami kena bagi kepada semua sekali, termasuk negeri-negeri bukan Akta. Tapi macam tuan tanya, lebih kepada technicalities untuk buat sesuatu. Ia adalah proses kerja yang biasa PBT buat. Dan semua pegawai-pegawai PBT yang terdiri pada pegawai-pegawai kesihatan awam ni, memang dia orang ada ilmu mengenai pembersihan awam. Memang dia kena buat kerja ni. Ya, contoh negeri, dulu saya duduk dekat Majlis Bandaran Seberang Perai.
Ya, Majlis Bandaraya sekarang. Jadi di situ dia tak sign untuk masuk akta. Pulau Pinang tak sign ya untuk negeri akta. Tapi mereka negeri Pulau Pinang adalah antara negeri yang paling good achievement dia ya untuk pengurusan sisa pepejal. Sebab dia depends on local authorities and state juga. Ya. Jadi kita nak kata why and why not tu tak. Tapi guidance diberikan di peringkat KPKT. We hope one day kita boleh cover. Tapi ada juga pendapat-pendapat berkata perkara ini perlu diberikan kepada PBT direct. Sebab we are the only country in the world yang ada federalization of waste collection and public cleansing. Ya, mana ada negara lain? Malaysia je. Di mana ada 54 PBT yang diuruskan kutipan sampah dan pembersihan awam oleh SWCOP. Negara lain ataupun negeri lain juga dibuat oleh PBT masing-masing. Ya, macam di sini ada yang duduk di Ampang, ada duduk di MPPJ, ya, siapa yang duduk di bawah di BKL, bawah SWCOP. Duduk PJ? Bukan. Tapi PJ is good what? Kan? Ada saya tengok MBSA pun ada bagi extra tong dan sebagainya. Dia orang ada capacity. Lagi satu capacity income. Ya, tuan-tuan, puan-puan bertuah berada dalam negeri Selangor. Negeri yang kaya. Ya, kaya pada saya. Negeri yang mana PBT dia very rich. Ada income dan boleh buat penambahbaikan. Okay? Tapi semangat kita adalah untuk negara kita. Nak bagi negara kita bersih. Kita asal dari mana pun, kita nampak sampah kita, kutip. Okay? Kalau ada tong kita semula, kita asingkan ikut tong kita semula. Ya? Ada kalanya ada satu gerakan daripada atas yang boleh menjadikan negara kita bersih. Kita adalah gerakan daripada bawah. Kita adalah orang awam. Kita adalah penduduk dan kita adalah warga kerja kerajaan. Kita kena support yang terbaik, betul? Di mana pun berada, tolong jaga kebersihan. Amalkan kita semula. Okey? Ada soalan lagi tak? Boleh jawab juga ya? Sama. Sedikit mungkin apabila program pengasingan sisa di Puncak tu, Ya. even di Selangor tidak di Betul. Betul. So, benda tu bagi saya isu yang paling besar bagi saya. Betul. Kita dapat buat pengasingan di Puncak, saya rasa dapat selesaikan banyak masalah. Betul. Kalau di kawasan-kawasan perumahan saya rasa kita isu. Betul. Sebab kawasan-kawasan tu ada bercukai. Betul. Tapi kawasan-kawasan kampung, especially di Hulu Langat tu sendiri, Betul. memang kawasan kampung tetapi pengurusan sisa yang saya rasa amat teruk. Betul. Tak, saya tak nafikan. Benda tu berlaku di mana-mana dalam Malaysia. Ada tempat yang okey, ada tempat yang tak okey dan sebagainya. Ada yang kawasan kampung. Okey, mengenai kampung ni ya. Saya dulu kerja, saya jaga cukai taksiran. Saya kutip revenue ya. Print bill cukai taksiran, pergi buat lelongan kalau orang tak bayar dan sebagainya. So situasinya lebih kurang macam ni. Dekat seberang perai dulu, sekarang dah bandaraya. Dulu kami dah fight untuk jadi bandaraya sebab income kami sangat tinggi. Ya, MPSP sangat tinggi. Tapi tak boleh lagi sebab ada perkampungan konon pada masa dululah. Tapi sekarang dia dah bagi taraf bandaraya. Kerana salah satu faktor dia, kalau rumah-rumah kampung ni ada yang rate cukai dia bawah RM5. Ya, cukai taksiran ni dikira kadar sewa sebulan darab dengan 12 dengan kadar tanah, darab kadar tanah. Jadi itulah cukai yang kena bayar setahun, dibahagi 2, dibayar 2 kali setahun. Ya, jadi apa yang berlaku di situ bila bawah RM5, mereka tidak dikenakan cukai, tak perlu bayar. Itu yang dekat kampung. Sebab itulah kalau kampung-kampung yang tidak dikenakan cukai ataupun kawasan itu dipanggil kawasan yang tidak beroperasi. Contoh di negeri Perlis, negerinya besar, patut dia jadi PBT paling besar. Malih Bandar Kangar satu je. Tapi tak boleh sebab dia ada kawasan operasi dan tidak operasi. Ya, jadi kawasan operasi bagi PBT terbesar di Malaysia mana? Tak tahu. Seberang perai. Ya? Provincially, cakap orang putih sikit. Jadi dekat situlah perbezaan-perbezaan berlaku. So ini adalah antara kita nak kena tahu apa yang berlaku. Tapi apa yang kita buat sekarang? Kita pergi mendidik public sehingga ke bawah. Sekarang macam di SWCOP, kita buat jalinan MOU dengan penggerak komuniti negara. Tak kira negeri mana, negeri bukan akta atau akta, kita boleh pergi buat program. Macam saya jaga Pulau Pinang. Ya? Belum sempat lagi pergi buat Pulau Pinang, kita buat negeri akta dulu sekarang. Lepas raya ni kot. Jadi negeri tu kita pergi didik setiap kawasan yang terpilih
buat kita semula, buat pengasingan. PBT yang ada negeri Selangor sebenarnya ada. Dia keluarkan notis pengasingan. Tetapi mungkin dia punya promotion, mungkin penguatkuasaan. Itu penguatkuasaan tu antara isu penting lah. Tidak dibuat ke, kurang dibuat ke, tak cukup orang ke kerja. Sebab sekarang ni pengambilan kadang-kadang diketatkan. Ya. Jadi itulah yang berlaku. Banyak faktor-faktor lain. Tapi dasar negara kita, dasar kebersihan negara. Ya, ada. Jadi boleh rujuk, ada dalam laman web KPKT. Dan kita berdoa satu hari, semoga negara kita buat semua penduduk wajib buat pengasingan ni. Sebab kalau tidak macam Tuan cakap tadi, susah. Ya, sampai bila pun kita tak boleh achieve kita semula yang tinggi. Terima kasih. Ada soalan lagi? Silakan Puan. Ni sama rumah negeri mana tu? Oh, Selangor. Okey. Betul, boleh kita okey. Dalam konsep kita ni, kalau kita mengitar semula, kita fikir satu saja. Kalau pun nak explain kat orang, kita fikir kata kita nak bersih kawasan, kita nak bersih rumah kita sebagai satu sedekah. Jangan persoalkan siapa yang kutip. Sebab memang ada pengutipnya. Kita ada scavengers. Scavengers bergerak ataupun scavengers di tapak pelupusan pun ada. Yang bergerak ni pun saya panggil je lah scavengers sebab sedap kan nama dia kan. Macam Superman. Macam tu. Jadi kan mereka ni mengutip dan mereka menjual. Mengapa? Kita tolong dia. Dia tak ada pendapatan yang tetap. Sebenarnya SW Corp ingin melesen mereka-mereka ini untuk bagi satu kita nak buat kawalan. Tapi belum lagi dibuat sepenuhnya. Tapi kita tidak menyekat ya sebab di rumah-rumah di Kuala Lumpur contohnya, di Negeri Sembilan, Melaka dan Johor, mereka dikutip 3 kali seminggu ya. 1 kali sampah kita semula, 2 kali sampah domestik, sisa domestik. Yang dapur semua, yang basah-basah ni semua. Ya. Jadi apa yang berlaku pada hari kita semula, dia dah simpan dah barang-barang kita semula dekat rumah. Jadi katalah ini tong sampah ya. Dia masukkan sisa domestik tu dalam tong. Itu di peringkat negeri bawah akta. Masuk dalam tong. Jadi sisa kita semula diikat dengan elok, dibersihkan sebelum kita semula. Contoh botol-botol yang kotor tu bersihkan dulu. Ya, bersihkan dulu dan kita buat kita semula. Masuk dalam plastik, diasingkan ikut jenisnya macam yang Miss Wi cakap tadi dan diletakkan di tepi tong. Itu untuk negeri bawah akta 5 negeri. Kalau negeri Selangor, macam Puan kata, saya tengok ada kawasan-kawasan tu mereka menyediakan tong-tong masing-masing. Ada yang letak papan tanda, kata siapa yang kutip dan sebagainya. Ada yang tak letak. Jadi perkara ni kena dibawa kepada PBT masing-masing untuk improvement. Ya? Kita boleh educate, kita boleh datang bantu Jabatan Kuasa Penduduk, NGO, tapi kita tak boleh take over kerja-kerja PBT di negeri tersebut. Ya, masih lagi aduan perlu dibuat di PBT. Ya Puan? Jadi daripada sisi tersebut mungkin Puan nak cakap kalau nanti mungkin ada orang yang mengutip sampah kita semula, dia yang akan datang mengutipnya ataupun PBT dah allocate orang. Benda tu ada rahsia yang kita tak tahu kan. Ada perkara yang kita tak tahu berlaku tapi ia berlaku. Ada je orang ambil. Okey? Sampah sebagai sedekah. Kalau ada masjid nak kumpul masuk tabung sedekah pun bagus. PPUM pun bagus boleh buat. Ya, masuk tabung sedekah tadi Miss Wi cakap. Untuk bagi kepada pesakit-pesakit yang tidak ada wang macam yang berlaku dekat US. Ada hospital, ya. Dia bagi masuk hospital. Saya tak ada duit, tak bekerja. Orang luar. Ya. Tapi dia tengok orang Malaysia datang kawan si sakit, income bawah $10,000 padahal kat sini grade 54. Kat sana $10,000 pun tak achieve. Kan? Jadi dia bagi masuk dengan sumbangan, duit sumbangan. Kaedah-kaedahnya salah satu kita semula. Di Indonesia, bawa sampah boleh dapat injection, bawa sampah dapat Panadol. Kita belum lagi, masih kena bayar RM1. Betul? Okey, itu saja. Ada lagi soalan? Ada dari sana? Tak ada? Tak ada ya? Okey, terima kasih banyak-banyak ya. Okay.
Okay, seterusnya saya serahkan majlis selanjutnya kepada Encik Hafiz sebagai pengerusi majlis untuk hari ini. Alright, sekali lagi beri tepukan kepada semua barisan penceramah kita. Terima kasih banyak-banyak kepada SPW Corp di atas kesudian menerima jemputan kita di musim PKP, musim COVID ni. Hadir juga risau puan, tiba-tiba di isytihar PKP. Hafiz, boleh lepas ke tak ni? Puan tunjuk je lah surat, kejit-kejit mata, insyaAllah lepas. Sampai juga, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan, sebelum kita berakhir majlis kita pada hari ini, sekali lagi kita nak maklumkan bahawa seperti mana Encik Raizul war-warkan tadi bahawa program hijau ni bukan kita baru start. Kita start since 2014, which is kita start serius. Okay, so keep improvement dari semasa ke semasa dan buat julung kalinya. Okay, kita telah menghasilkan produk sendiri. Maksudnya yang kita boleh commercialize kan. Okay, tapi kita belum war-warkan lagi sebab kita lebih kepada masih nak hantar ke lab untuk dapat sertifikat. Okey, kita kerjasama dengan UM dan juga profesor-profesor yang ada lah. Okey, supaya untuk recognize benda ni. Okey, Ecoenzyme adalah salah satu produk yang insya-Allah kita boleh commercializekan dan ianya adalah hasil sisa buangan organik yang diproduce di PPUM. Okey. So, sebagai simbolik kelancaran, okey, untuk kita-kita aja. Okey. Saya dengan segala hormatnya terlebih dahulu menjemput Encik Raizal Azni bin Zulkifli, Ketua Unit Pengurusan Fasiliti untuk tampil ke hadapan. Okey, sebagai tanda penghargaan dan terima kasih terlebih dahulu saya mengalulukan Puan Umi Kalsum binti Syaim untuk menerima cenderamata julung-julung kalinya yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan Fasiliti Pusat Perubatan Universiti Melaya, iaitu Ecoenzyme. Terusnya dipersilakan Puan Wu Ailing untuk Ecoenzyme dulu. Okey, terima kasih kepada Encik Raizal. Dan sekali lagi saya jemput Puan Umi untuk menerima sedikit cenderamata daripada bahagian korporat kita. Officially daripada PPUM. Yang ni tadi pada jabatan kami, yang ni daripada PPUM. Puan Wailing sekali lagi. Terima kasih. Fresh stiker ni baru siap semalam sebenarnya. Botol ni pun botol kita semula okey. Semua ni memang kita semula daripada luar sampai ke dalam, okey. Okey, so dari segi manfaat dia, tuan-tuan dan puan boleh Google ataupun boleh tengok dekat YouTube, banyak dia. Kat sini pun kita ada ringkaskan macam mana cara guna dia, berapa ml, kena campur dengan air berapa ml. Dia boleh jadi bahan pencuci, cuci pinggan mangkuk, membersih lantai, membersihkan kapet tilam, membersihkan perabot, membersihkan kaca, membasuh sayur dan sebagainya. Okey, so selamat insya-Allah. Okey, sebab tak ada chemical. Okey. Dia ada prebiotik. Okey, cumanya proses tu kena lebih bersih lah, okay? So, untuk makan saya belum bagi jaminan lagi lah. Kita tunggu test dulu, okay? Alright, so kita ada lebihan kat sini. Ada siapa yang nak? Nak atau nak? Sampah je, nak ke? Alright, okay. Sebab kita kesundukan masa, tapi kita ada satu video daripada Puan Umi Kalsum. Nanti saya akan share dalam Facebook Facebook Pengurusan Fasiliti. Minta sahabat-sahabat semua boleh go through tengok dan juga mungkin kita boleh email juga kepada semua peserta, fasilitator. Okay, so kalau kata nak buat sesi dengan jabatan sendiri boleh guna juga. Betul boleh saya minta izin gunakan. Okay. So yang ni insya-Allah lagi kita bagi seorang satu sebagai hadiah. So anda adalah orang pertama yang menerima produk yang dihasilkan oleh PPM sendiri. Okay. Yeah.
Okey, silakan Puan Eli. Tambahan dia 10%, 10% sabun, 10% ecoenzyme, and then 80% air. Dia macam sabun basuh pinggan tu. Kalau kita beli satu botol tu, okey, kita buat proses macam ni, ambil sabun tu campur sikit, campur dengan ecoenzyme sikit, sebenarnya kita boleh menghasilkan lebih kurang 10 botol macam tu. So maksudnya beli sekali boleh guna 10 bulan for example. So dah jimat banyak kat situ. Basuh pinggan mangkuk, minyak bersumbat dekat sinki, so boleh guna ecoenzyme untuk lancarkan saluran tu Cuci bilik air dan sebagainya, okey. Personal use dan juga untuk cleaning lah. Alright. Okey, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir. Okey, dan akhir kata daripada saya, selamat Hari Raya di Kota dan salam PKP 3.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih kepada Encik Hafiz. Terima kasih di atas kehadiran Puan Umi Kalsom.